Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang mengikuti saya sembang PKP 3.0, semua tentang buku. Nanti Farah nanti saya WhatsApp. Puan Mahfuzah, terima kasih. Kemudian kita ada Risa tanya, Cik A jual buku ke? Kakak ada banyak buku Kak Ina bagi, nak jual jugalah RM2. Jangan juga. Aduh, hai. Kak Ina tu anak saya, Sri Amalina, bagi hadiah ke anak saudara saya. Anak saudara saya nak jual kat saya pula RM2. Okey? Kan menarik kan? Tapi saya ingat ini mak dia ni kot. Dia cocok-cocok ni. Okey. Memang dia nak jual Atok Deco Guy, Bunten, kabarnya apik ya. Alhamdulillah waras. Gabriel Kim Juan, terima kasih. Muhammad Firdaus Jamaluddin, waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak cerita sikit sebab hari ni hari bapa. Saya nak ucapkan untuk semua bapa, selamat hari bapa. Gabriel kata selamat hari ayah Tuan Hir. Okay, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Dan hari pagi ni pun saya dikejutkan sikit. Anak-anak saya berkumpul buat sarapan untuk saya. Ada apa yang tadi? Kita ada big breakfast. Ada aglio olio, ada roti bakar, ada roti apa? Roti apa? Yang digoreng tu? French toast. Jauh makan French toast. Nak sebut nama pun tak boleh. Dah macam-macam lah. Alhamdulillah. Saya terharu dengan apa yang mereka berikan. Dapat juga hadiah ni. Okay. Coklatnya saya dah makan. Okay. Selamat hari bapa kepada Ayam Holding. Terima kasih. Ada kek tak ada tapi coklat ada. Okay tuan-tuan. Cerita pasal bapa ni. Ada sebab ada orang tanya sebelum ni. Saya tak ingat siapa yang bertanya. Kita kalau nak tulis ni tentang apa yang paling bagus pada orang lain? Macam mana kita nak tulis sesuatu tentang, nak bercerita kat orang yang boleh kita share dengan orang lain? Buku yang bagus adalah buku yang boleh menyentuh jiwa dan perasaan pembaca. Maksudnya ialah, kecuali buku tu fantasi, tapi kalau buku tentang kisah hidup, sebagainya ialah benda yang boleh kita rasa bersama. Okey? Kita rasa bersama, kita rasa cerita tu ada persamaan. Sebab tu kadang-kadang kita melihat kalau cerita tu ada banyak persamaan, maka buku tu laku sebab orang kata lah, iyalah. Dan perkara yang paling mudah ialah kalau misal kata pengalaman kita dengan bapa kita. Pengalaman kita dengan ayah kita, macam mana kita merasakan macam mana kita merasakan pengalaman kita ni sebenarnya mungkin dirasai oleh orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa percaya bahawa ayah kita adalah hero paling nombor 1 di dunia. Itu tulisan Andrea Hirata. Dia kata ayah dia adalah hero nombor 1 di dunia. Dan masing-masing pun akan cakap bahawa ayah dia lah yang paling hebat kat dunia ni. Ya tuan-tuan, betul. Sebab kita dibesarkan oleh kudrat ayah kita. Kita dibesarkan oleh keinginan ayah kita. Kita berjaya kerana ayah kita nak kita berjaya dengan doa mereka. Ini topik ayah. Jadi ibu-ibu jangan rasa kecil hati. Sebab topik ibu mungkin hari lain. Tapi ini topik ayah, kita cerita soal ayah aja. Saudara Syah Reza, terima kasih kerana bersama dengan saya. Effendi, buku T.S. Syamsuddin. Buku apa tu? Saudara A. Samad Kasyah, terima kasih juga. Ini orang-orang hebat bersama dengan saya malam ni. Saya rasa terharu. Cerita soal ayah ni adalah soal cerita yang sangat menarik. Saudara Syah Reza hari ni bercerita tentang ayahnya keluar ke NST. Bukan selalu orang boleh buat macam tu, Saudara Syah. Cerita-cerita tu akan menyebabkan kita rasa terharu. Okey, Effendi Yusof Tan Sri Samsudin.
Sapura. Oh, saya anak driver. Apa? Anak pemandu Okey. Saudara saya student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjadikan cerita arwah abah saya sebagai pembuka cerita saya kenapa saya bawa Grab. Buku ni biasa-biasa kadang-kadang ada apa yang kita namakan, ada orang buat pengenalan, tapi saya tulis kat sini prolog. Prolog bahasa Melayu dia prolog lah. Okey. Buku bahasa Melayu prolog. Okey, prolog. Kalau ada bahasa lain ke apa kan? Perkara yang pertama. Saya ceritakan dalam buku ini saya tuliskan begini. Pada masa yang sama saya juga punya okey. Ada beberapa sebab kenapa saya bawa Grab, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bawa Grab sebab pertama saya kata bahawa saya perlu cari kerja pada waktu tu. Dan saya nak cari kerja yang mudah untuk saya dapat duit. Dan duit tunai itu datang kalau kita bawa Grab. Bawa Grab ni tuan, sebelum kita sampai orang dah bayar. Kalau dia pakai Grab Pay. Kalau tak sampai dia bayar. Dan dalam Grab ni dia tak ada cerita nak nak bargain berapa harga. Harga semua mesin dah tentukan. Sistem dah tentukan. Jadi mudah. Okey, jadi dia mudah. Jadi saya nak duit. Yang kedua adalah saya bawa Grab ni sebab saya nak appreciate apa yang arwah abah pernah buat dulu. Abah saya ni dalam dunia kenderaan ni agak lama. Kami berpindah ke Felda Air Tawar 3 pada usia, waktu kat kampung kat Muar tak boleh ceritalah. Sebab ayah saya cuma ada motor saja, motor Honda. Tak ada kenderaan lagi, tak ada kereta. Tapi bila arwah abah pergi pindah Felda pada tahun 75, waktu saya berusia 75 tingkatan 3, umur 9 tahun, saya berpindah ke Felda Air Tawar 3 Kota Tinggi. Dan di sanalah kehidupan kami agak berubah. Ada pendapatan yang lebih terjamin dengan kedudukan dengan Felda. Waktu tertentu harga kelapa naik dan sebagainya. Arwah abah pun belajar bawa kereta. Tapi ada rahsia sebenarnya arwah abah. Dia beli kereta dulu baru lesen dia dapat. Ada 3 kali kot dia ambil lesen baru pas. Tapi dah bawa balik kampung kereta dah. Sebelum ada lesen pun. Saya ingat lagi kalau nampak polis je dah takut-takut semua kan. Tapi itu cerita yang lama lah. Tapi saya ceritakan bahawa arwah abah menggunakan kenderaan itu untuk mencari rezeki. Sebab kadang-kadang kerja penukar Felda pada waktu tu ialah harga kelapa sawit tak tentu. Ada turun naik, dan waktu naik memanglah mungkin pendapatan tu bagus, tapi waktu turun tak boleh. Jadi arwah abah ni kerja macam-macam. Dia pernah jadi kerja kat Pasir Gudang, tuan-tuan dan puan-puan. Pasir Gudang tu waktu tu baru-baru buka. Arwah abah kerja bersihkan kapal. Kat bawah tu dia kata dia bersihkan kapal, berminyak dan macam-macam. Arwah abah pernah pergi Singapura, kerja kat Singapura, buat bangunan. Seronok pergi seminggu ke Singapura. Di Singapura kerja, balik seminggu. Bila balik dapatlah kita rasa makan lychee, lychee tin dan juga buah oren. Itulah kat Singapura yang kita rasa berbeza sikit. Okey. Abah sangat kuat kerja. Saya tak jumpa orang yang kuat kerja macam abah. Sebab abah ni pagi, petang, siang, malam dia akan kerja aja. Dan dia tak betah duduk kat rumah. Bukan tak suka duduk kat rumah, dia tak betah. Maksud tak betah ni, orang Jawa kata betah apa? Dia macam tak tahan duduk kat rumah. Dia akan keluar, tapi dia cari rezeki. Kalau pagi dia pergi ladang, petang dia buat. Dan salah satu daripada kerjaya abah waktu tu adalah jadi buat perebit sapu, Pak Wanca. Kami sebut di Johor Pak Wanca. Pak Wanca ni rupanya daripada perkataan Cina kot. Ada siapa pernah cakap kat saya Pak Wanca ni. Saya tak ingat apa istilahnya, tapi itulah Pak Wanca yang ada. Bos Samsul Kahar Harun pun ada. Terima kasih. Cerita abah ni kadang-kadang cerita sedih.
Tapi Zai Kimilia Kamin kata, salam semua, selamat Hari Bapa pada semua. Arwah Abah bawa kenderaan, so daripada Kota Tinggi dan ke Johor Bahru, tapi biasanya daripada Tower 3 ke Kota Tinggi. Itu jalan yang biasa Abah bawa. Abah pernah bawa kita Ford Cortina, tak silap saya. Kereta yang kat depan tu dia punya tempat duduk dia panjang je, bukan dua macam sekarang. Kemudian Abah pernah bawa Nissan Vanette. Kemudian lepas tu ada Datsun 120Y. Itu kenderaan-kenderaan yang arwah Abah pernah bawa. Saya ceritakan sebenarnya dalam cerita ni, contoh ada waktu tertentu, waktu tu kita anak-anak kan, kita tak tahu sangat, kita bukan faham sangat mak bapak kita ada duit ke tak ada duit ke, semua kita rasa semua okey je kan. Ada satu peristiwa yang saya ceritakan dalam buku saya ni yang bila sampai sekarang pun saya rasa macam sedih dengan perangai saya sendiri. Sebab waktu tu, tapi waktu tu itu perasaan yang saya ceritakan. Saya ceritakan kat sini malu dengan Abah. Seperkara mengenai Pak Wanca, Abah yang sentiasa mengatakan saya ialah peristiwa pada satu hari raya. Ketika itu cikgu saya almarhumah Roziana Abdul Rahim datang beraya ke rumah. Saya ketika itu mungkin kan 5 atau tingkatan 6, saya tak berapa ingat waktu tu. Tapi Allahyarhamah cikgu Roziana ni adalah cikgu saya yang sangat mengambil berat saya. Mengambil berat tentang pendidikan saya, pelajaran saya, meminjamkan buku-buku nota untuk saya dan memastikan saya belajar. Arwah cikgu Roziana ni. Cuma bila datang kat rumah, dia naik teksi. Bila nak balik tu, arwah Abah kan bawa Pak Wanca. So arwah Abah kata, tak apalah, dia akan hantar. Jadi Abah minta saya temankan Abah untuk bawa Cikgu Roziana ke Kota Tinggi untuk memudahkan beliau ke Bandar Johor Bahru menaiki teksi. Allahyarhamah Cikgu Roziana ni tinggal di Kempas. Bagaimana ke dalam perjalanan dari Kota Tinggi Tower 3 ke siapa orang kota dia tahulah. Orang Johor ni dia tak sebut Kota Tinggi tau. Dia panggil kota. Dari Tower 3 ke kota ni ada satu felda lagi namanya Felda Pasak. Okey. Bila arwah Abah dah bawa saya dengan arwah Allahyarhamah Cikgu Roziana. Tuan-tuan, bayangkan anak kampung, cikgu datang beraya kat rumah. Itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Saya rasa terharu. Saya ingat lagi arwah mak masak nasi empek dengan lodeh semua untuk menghormati cikgu Allahyarhamah Cikgu Roziana. Lepas keluar tu, bila sampai kota, sampai ke Pasak, Abah boleh singgah ke Felda Pasak. Saya berhenti dalam hati, Abah nak ambil penumpang ke ni? Takkanlah nak bawa nak bawa cikgu pun ambil penumpang. Malulah saya. Tuan-tuan dan puan-puan, betul. Abah pergi Felda Pasak, ada 2 orang penumpang nak naik, dan penumpang tu naiklah di belakang bersama Allahyarhamah Cikgu Roziana dan 2 orang lagi. Saya dengan malu-malu tengok cikgu je kata, okey, tak apa. Allahyarhamah Cikgu Roziana sebut waktu tu. Waktu tu memang saya rasa saya malu. Kenapalah Abah buat macam ni? Kan nak hantar tu. Tapi ialah, kita waktu tu budak-budak lagi. Kita tak faham. Entah Abah dah tak ada duit nak isi minyak. Entah Abah nak tunjuk pada saya, janganlah malu dengan kerjaya Abah. Dan yang lebih penting, Cikgu Roziana tak cakap apa. Lepas tu bila jumpa pun dia tak pernah buka pun cerita tu. Dia tak pernah rasa benda yang Abah buat ni tak molek pun. Tapi ialah kita anak-anak, kita rasa sebab kita bangga dengan ayah kita dan kita rasa buat. Ini perkara yang saya ceritakan di sini, bagaimana saya malu dengan Abah
arwah abah sekarang kalau saya cerita balik kat benda ni. Sebab sepatutnya saya lebih menghormati beliau dan kita lihat bagaimana kegigihan beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Sukri Sapuan, salam Cik saya daripada Taman Kota Jaya, Kota Tinggi. Dekat-dekat kampung kita. Nasir, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itulah ceritanya, tuan-tuan. Saya ceritakan ni sebab nak berkongsi rasa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya tuliskan tengok ni. Dengan kita sekarang ada Puan Nurlin . Puan Nurlin, salam Cik Puan Nurlin ni Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar tau. Allah, malu saya puan. Saya sembang-sembang je puan. Nanti kalau kita boleh panggil Puan Nurlin untuk bersembang pasal alam sekitar. Dia Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih. Juliana Jaafar dia kata, sampai sekarang dah tua ni pun rasanya masih selalu tak faham abah. Saya berkongsi abah sekarang dengan Juliana Jaafar. Juliana Jaafar ni ada ipar saya. Tadi baru abang call abah. Lepas sembahyang maghrib tadi, sembang abah sikit lah. Tanya abah dah makan ke belum, ucapkan selamat hari bapa kepada abah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir tak pernah kot kita orang celebrate hari bapa dengan abah ni. Masa zaman dulu kecil-kecil, tak ada pun hari ibu, hari bapa. Saya tak fikir saya pernah ucapkan selamat hari bapa kat abah. Mungkin kot masa tua-tua adalah juga. Bila kami dah duduk Kuala Lumpur ni, kan, jaga adalah juga kita sebut. Tapi tradisi celebrate hari bapa ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tradisi baru. Ada macam-macam lah orang buat teori dan sebagainya. Tapi saya melihat ini pun bagus juga. Sebab sesiapa yang masih ada bapa akan ada ruang khas tahun tu untuk menyatakan rasa terima kasih kepada bapa dan sebagainya. Sebab kalau tak pun kita tak buat. Puan Jamilah Basri pun sebut, saya pun tak pernah sambut hari bapa masa sekolah dulu. Betul lah. Kita sama-sama. Puan Jamilah ni sekarang usahawan. Patutlah jadi usahawan sebab masa kami sama-sama belajar kat UIA dulu, saya adalah Setiausaha Agung Majlis Perwakilan Pelajar dan Puan Jamilah adalah bendahari di Majlis Perwakilan Pelajar Institut Islam Antarabangsa. Kami sama-sama satu batch. Sebab tu dia jadi usahawan sekarang ni. Datuk Anas Ahmad Zaki kata cerita ni memang tak jemu didengar. Perlu diulang-ulang kepada generasi Y ke atas ni. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Generasi baru sekarang ni mungkin tak rasa sebab keadaan struktur ekonomi mereka berbeza. Kita dalam keadaan yang tak sama. Susah kita sekarang, anak-anak sekarang ni susah dia pun mungkin dia tak ada handphone. Tapi makan, pakai semua tak pernah ada masalah. Ke sekolah semua tak ada masalah. Sesusah mana kita sekarang. Dan sekarang ni kalau susah macam mana pun akan sentiasa ada bantuan yang diberikan. Akan sentiasa ada orang yang membantu, pusat zakat dan sebagainya akan sentiasa datang dan membantu. Kalau ada masalah tertentu, itu mudah kita lakukan. Tapi zaman kami dahulu, kalau susah tuan-tuan, memang susah lah. Memang susah tuan-tuan. Saya pernah ceritalah kan, saya satu bilik masa saya kat universiti. Dia kat universiti ni macam ni tuan-tuan. Saya tak dapat beasiswa JPA. Saya dapat pinjaman MARA. Datuk Anas, kawan-kawan saya hampir semualah, 98% dapat beasiswa JPA. Saya ceritakan juga dalam buku ni. Tapi saya tak dapat. Ada kemungkinan saya tak dapat sebab saya dah dapat terlebih awal pinjaman Felda. Tapi saya tak nak pinjaman Felda sebab pinjaman Felda adalah pinjaman saja dan nilainya lebih rendah, 3,000 je setahun. Saya dah dapat, agaknya JPA pun tak ambil saya. Tapi alhamdulillah saya dapat juga pinjaman MARA yang sama nilai dia dengan JPA dan akhirnya mudah alih. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya dapat beasiswa, saya dapat pinjaman saya awal-awal, sebahagiannya saya akan beri pada arwah abah.
untuk membantu apa yang boleh dibantu lah. Tapi hujung semesta, kalau arwah abah ada duit dan sebagainya, saya akan minta balik lah. Yang sebelum ni adalah advance, advance awal kepada abah, kemudian kita tukar balik lah macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga waktu-waktu saya terputus juga. Saya kat asrama pernah je. Saya kat asrama ni dengan sahabat-sahabat saya. Datuk Anas Ahmad Zaki yang sekarang ni adalah ketua bahagian pengharmonian undang-undang syariah di Jabatan Peguam Negara, orang besar. Kemudian juga salah seorang lagi adalah Yang Mulia Raja Badrul Raja Syam, penasihat undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Orang-orang hebat tuan-tuan, dia orang satu rumah. Kat situ biasanya kalau hujung-hujung bulan saya tak ada duit, saya akan pau air Milo Raja Bad, Milo saya buat, kita panaskan. Waktu tu kita pakai apa tu yang haram tu, heater yang masuk patut tak boleh pakai kan, tak boleh pakai, tapi itu yang kita gunakan. Itulah kita makan Maggi dan sebagainya. Tapi saya ingat Maggi pun saya jarang makan juga, dia macam itu. Tapi kadang-kadang roti, bukan roti Gardenia waktu tu, roti sebuku tu saya makan untuk 3 hari tuan-tuan dan puan-puan. Itu kadang-kadang lah. Tapi saya tak kata, tapi itulah cabaran kita pada waktu itu. Tapi generasi sekarang ni pun tak boleh dapat. No Haifa Yohanes, happy belated birthday. Abang Sani dah pandai tengok live sekarang ni, sebab dia tahu nanti esok atau lusa saya nak cerita pasal dia pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu saya merasakan bahawa kalau nak kongsikan cerita tentang abah ni adalah cerita yang akan mengesankan pada semua orang. Sebab semua orang akan ada cerita dengan abah. Tuan-tuan bayangkan, ini saya tak pernah cerita kot. Saya tag adik-adik saya sebab saya tak pernah cerita yang ni, sebab saya nak cerita juga yang ni. Saya ingat sekali lagi satu hari tu arwah abah bawa saya jumpa orang. Waktu tu abah nak lepaskan kereta Ford Cortina. Mungkin abah dah tak boleh bayar kat tak boleh bayar, tergantung 3 bulan begitu. So abah lepaskan, dapat duit sikit. Saya ingat lagi, saya dan seorang pakcik yang membeli itulah kat depan tu. Pakcik tu nasihat pada saya. Waktu tu kita orang minum lah. Saya ingat waktu tu abah nak hantar saya ke bus stand, tapi abah ajak minum dan abah nak tolak kereta tu. Orang tu pun bagi duit agaknya waktu tu. Abah pun bagi duit kat saya lepas tu untuk saya terus ke Johor Bahru kat sekolah. Dia tak macam zaman dulu kita pergi sekolah naik bas sendiri je. Cuma abah akan hantar sampai Kota Tinggi. Dari Kota Tinggi saya akan naik bas ke Johor Bahru sendiri. Jaranglah abah hantar, mungkin tak pernah pun. Tapi saya kata waktu itulah abah jual. Saya ingat lagi pakcik tu pesan kat saya, nak, itulah kena belajar rajin-rajin nak. Sebab tengok macam mana abah, pengorbanan abah untuk anak ni. Saya tak ingat pakcik tu siapa, tapi di situlah tertanam tekad dan niat saya untuk tidak memalukan arwah abah dan memastikan bahawa saya akan menjadi insan yang boleh dibanggakan oleh beliau. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup ni sebenarnya kalau cerita yang boleh kita kongsikan, dan Zakiah tanya, Darwish tanya kenapa Pakcik Hir macam nak menangis ni. Darwish ni anak yang beruntung. Tak melalui apa yang ibu dengan abah rasai dulu, benda-benda yang tak ada kan. Saya kenal Darwish ni anak yang faham, insya-Allah. Tapi cerita macam ni tuan, bila kita kongsikan, kita akan merasakan sebab yang sama. Sebab saya percaya dan yakin
di setiap diri tuan-tuan dan puan-puan akan ada banyak cerita kita dengan ayah kita. Yang kadang-kadang kita kongsi bersama. Kadang-kadang ayah kita, Juliana kata ayah kita pun memang tak faham. Ya, betul. Saya ingat waktu saya ni anak kesayangan jugalah sebenarnya. Bayangkan saya jadi anak lelaki yang tunggal ni sebelum Rashid lahir. Rashid lahir saya umur 18 tahun. Kan? Rashid lahir tu umur 18 tahun. Saya dengan kawan sekolah saya melawat arwah mak kat hospital waktu tu kan. Okay? Kawan sekolah lah waktu tu. Waktu tu kawan sekolah. Waktu sekarang dia isteri. Okey. Puan Maison Jaafar Itu cerita betul. Jadi 18 tahun tu saya memang anak yang sangat dimanjakan lah. Kalau makcik saya yang duduk dengan kami, Cik Mas kata saya ni anak manja. Tapi dalam masa saya anak manja tu, tuan-tuan dan puan, setakat kena cubit, kena rotan. Bayangkan ada satu cerita ni, ini kat kampung waktu tu. Waktu kat kampung tu, arwah abah ajar mengaji. Arwah abah ajar mengaji, ramai keliling satu pusing ni tuan-tuan. Okay, kadang-kadang biasalah budak-budak kan, bila mengaji semua. Bila mengaji tu, banyaklah main-main, bising-bising. Bising. Kemudian abah marah. Yang kena marah bukan orang yang bising, anak dia. Yang kena hutan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu biasa apa yang berlaku pada diri saya. Itu yang berlaku. Tapi adik-adik saya ingat Rashid, Aziz tak pernah kena cubit kot. Tak tahulah dia dengar ke tak dengar ke tak ni. Tak pernah kena cubit kot. Saya ingat lagi masa Rashid kecil menangis kat rumah. Saya cubit nasi. Nangis kan? Saya cubit. Saya kena marah dengan abah sebab cubit anak. Adik nangis pun tak pandai nak jaga, abah kata. Saya dulu kalau nakal tuan-tuan, bayangkan kami naik motor Honda. Arwah abah kat depan, arwah mak kat belakang, saya duduk tengah-tengah. Kalau saya nakal kat rumah orang, kat situlah dia cubit saya. Kena cubit, aduh sakitnya. Oh, adik saya Ifah pernahlah kena simbangkan air. Kata kena simbang air, kena cubit. Azizah ada ni. Oh, Acik kata, ini masing-masing mula kata lah adik-adik saya. Rashid, pernahlah kena rotan lagi. Azizah nak kena marah, lari tau. Tak nak sekolah. Asyik tak nak sekolah, kerjanya abah nak marah, dia lari. Saya. Dah, semua adik. Tapi, saya fikir, dia orang lagi dimanjakan kat saya. Tapi tuan-tuan baca Ifah Sarifah tu adik saya, Rashid tu adik saya, Aziz adik saya, semua kata dia orang pernah kena rotan. Nurul Aida Abdul Rahman kata bertuah kepada siapa yang mendapat kasih sayang seorang insan bergelar bapa, betul. Zinitul Nizam Abdul Kadir kata tengok Cik Hei tak pandai BI tapi awal masuk UAE belajar Inggeris sungguh-sungguh sebab tak sanggup balik dan beritahu arwah ayah gagal. Ya betul tuan-tuan. Saya cerita juga dalam buku ni. Saya ni memang bab orang putih ni tak pandai tuan-tuan. Saya pernah cerita sebelum ni kan. Tapi bayangkanlah masuk UAE tiba-tiba semua dalam bahasa Inggeris. Dah masuk kelas first. Kelas contract. Kelas constitutional law. Kelas pelembaga constitutional law dulu first year. Sekarang ni diorang constitutional law second year. Subjek tu susah sikit. The Grand Norm of the Constitution. Tulisan Syed Salim Faruqi. Masuk Grand Norm saya pun tak tahu benda apa. 13 kali saya baca artikel baru faham. First time saya masuk tutorial, saya cakap, can I answer in Malay? First and last time you speak Malay in my class. Kena macam tu. Itulah. Azan Hanan, kantor ibu. Panjang cerita Hanan. Kalau cerita pasal ibu tak nak pergi sekolah ni, dia nyorok kat mana semua tu. Nanti Pak Ngah cerita Hanan. Apalah saya ni kan. Tengok Azizah terus diam, dia tak cakap apa-apa pun. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya
bila orang bertanya apakah perkara yang boleh kita ceritakan dan mungkin Azizah kata aduh, mungkin perasaan itu akan boleh dikongsi oleh orang lain adalah cerita tentang ayah. Tuan-tuan baca ada satu novel Andrea kan, tajuk dia Ayah. Yang orang kata, Andrea kata start mula kata ayah adalah juara satu di dunia. Juara satu seluruh dunia. Itu perkara yang paling tu. Tadi sebahagian buku cerita-cerita arwah abah tu tak banyak tapi ada sikit kat sini lah. Saya ceritakan. Saya fikir saya sebab baca Juliana punya tulisan ni. Juliana ni adik saya. Saya bacakan once again, thank you Abang Hay for everything. You know that you are not only my brother-in-law to me but also a great father. Terima kasih kerana menerima dan membesarkan Yana dengan ikhlas, memewahkan Yana dengan kebendaan, kasih sayang, kepercayaan dan keyakinan diri. Terima kasih tak pernah bezakan Yana dengan adik-adik Abang Hay yang lain. Selalu bangga and membanggakan. I owe you lot. Thank you so much. Semua Abang Hay dan keluarga sentiasa dirahmati Allah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Ada lagu latar. Lagu latar tu dia orang tengah dia orang tengah tengok TV cerita I Can See Your Voice. Okey. Hari Bapa. Ini yang saya ceritakan. Esok saya sambung tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya nak sebut juga esok di cakap apa saja Nasir akan saudara Nasir dan Rozlan yang daripada Nuha Book akan bercakap tentang di sebalik tembok. Ada buku yang cuba dipromosikan pukul 9 malam. Saudara Nasir boleh letakkan link untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat. Sementara saya pukul 9.30 malam. Esok saya akan bawa cerita yang saya kisahkan di sini. Pengalaman saya bersama dengan arwah Khalid Saleh. Tomorrow is still Monday. Tuesday it will be in English. Okay. Esok masih lagi Monday. Selasa yang saya akan buat dalam bahasa Inggeris, mesti bahasa Inggeris. Saya akan tag Rahul untuk bahasa Inggeris. Hari Selasa saya akan bercakap soal buku dan dunia antarabangsa. Bagaimana buku boleh menyatukan pemain-pemain industri perbukuan dan kemanusiaan. Tapi esok saya nak cerita soal arwah Khalid Saleh. Dan juga hari Rabu saya akan bercakap tentang Abang Sani Sudin. Ada pengalaman, ada nama dia 1-2 tapi saya tak buat bahas. Tapi saya akan cakap Sani Sudin. Lepas tu saya akan bercakap tentang Pian Habib. Sebelum saya bercakap tentang Perdana Menteri yang telah saya temui. Semuanya ada dalam buku ni. Tapi saya akan ceritakan. Sebagainya mungkin saya tulis, sebagainya mungkin tak tulis juga. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar saya pada malam ni. Saya tahu dah lebih 5 minit. Untuk semua bapa, saya ucapkan selamat Hari Bapa. Dan selamat malam. Sama-sama kita berdoa kita akan terlepas daripada COVID-19. Okey, Ikram Hazlami, terima kasih. Pak Ngah pun rindu Ikram. Jaga dia baik-baik. Jumpa esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.